Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung sikit majlis ta'lim pada malam ini. Ikhwan, alhamdulillah, di antara tujuan kita duduk dalam majlis ta'lim, dalam majlis ilmu, kita kata ada banyak tujuan. Ibnu Qayyim menyenaraikan berpuluh-puluh sebab, berpuluh-puluh sebab hikmat kita dituntut duduk dalam majlis ta'lim, dan berpuluh-puluh faedah, dia kata, kelebihan-kelebihan yang baik ilmu berbanding dengan benda-benda lain dalam dunia ni, harta ke apa-apa ke. Ilmu dan majlis ilmu berlipat-lipat kali ganda lebih baik, lebih ada faedah daripada benda-benda lain. Dan ilmu itu adalah ilmu ahlu sunnah. Ilmu ahlu sunnah wal jamaah, bukan ilmu sebarangan, bukan ilmu yang mai secara sombrono, dibuat secara sombrono, diterima secara sombrono. Tidak begitu. Ilmu maja'a anillahi, apa yang datang daripada Allah, wa rasulihi, daripada rasulnya, wa ashabi, dan daripada sahabat-sahabat kepada rasulnya. Itu ilmu. Yang ni satu, ikhwan, satu benda yang kita cuba bagi faham. Pasal itu nak kembali pada real ilmu ni cukup susah. Cukup susah. Ni saya nak baca sikit daripada Al-Um. Ini kitab Al-Um jilid yang mula. Itu pada muka surat 355. Ini satu ilmu. Nah, kalau orang tanya baca daripada mana, kita habaq baca daripada Al-Um. Al-Um ni siapa tulis? Daud Fatani tulis. Test market. Boleh Pak Amik? Boleh. Alhamdulillah. Pak Amik bila gelak tu saya seronok. Kan? Bila kata Al-Um ni siapa tulis? Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mati, meninggal pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah. Ada juga ulama kata 205. Tapi yang nampaknya yang sinonim orang pakai 204 Hijrah. Al-Um jilid 1. Saja saya baca di bawah bab ma yu'maru bihi fi lailatil jumu'ah wa yaumiha, iaitu apakah kita barang ma ni, kalau bahasa lama dia kata barang. Barang apa? Lu apa barang? Lah kata lu apa barang, kan? Ma ni kira benda apa? Yu'maru bih, benda yang kita dianjurkan buat pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Saja saya baca ni sebagai mukadimah. Boleh Pak Cik? Saja.
Selagi baru kita baca kita punya buku tu, baru dia ada macam tangkap menangkap, magnet. Baru dia tangkap menangkap. Di bawah tajuk ni, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pertama sekali dia bawa main kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada kelebihan. Dia kata qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala balaghana an Abdullah bin Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqthiru as-salata alayya yaum al-jum'ah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata telah sampai kepada kami daripada Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah selawat pada aku pada hari Jumaat. Fa inni ablagh wa asma'. Selawat hampa tu sampai kat aku dan aku dengar. Ini Imam Syafi'i punya cerita. Wa yud'afu fihi as-sadaqatu. Lipat gandakanlah pada hari Jumaat itu sedekah. Lipat ganda. Hari lain kita sedekah RM1, RM2, tapi hari Jumaat lipat ganda sikit. Hari lain kita ambil wuduk, tapi hari Jumaat wuduk kita tu bagi lebih sempurna. Lebih sempurna lagi. Hari lain kita mandi, tapi hari Jumaat satu mandi yang agak istimewa. Apa nak kata? Mandi istimewa kan? Mandi yang kan? Kira jaga. Selalu kita mandi, orang tua kata mandi rebau. Bisa dengar Pak Cik Nazri bahasa, hang ni mandi apa? Masuk, dia tu tengok jam. Dia tu masuk kunci pintu, dia tu tengok pintu, tengok jam, dia keluar dah. Hai, hang ni mandi rebau ke? Tapi hari Jumaat dia mandinya agak istimewa. Kita perhati ayam, mata seluruh badan. Hari biasa kita pakai minyak atar, hari Jumaat kita pakai istimewa. Kita pakai banyak sikit, kita pakai yang wangi lebih sikit. Hari biasa kita pakai baju, hari Jumaat yang agak istimewa. Imam Syafi'i kata apa dia? Pakailah hari Jumaat ni baju putih. Dia suka baju putih pasal dia kata Nabi bersabda, putih itu baik untuk orang hidup, baik untuk orang mati. Pakai baju putih. Lepas tu Imam Syafi'i kata apa dia? Hari Jumaat ini adalah hari yang cukup baik terbitnya matahari. Hak tu banyak dia cerita. Hak tu benda tu kita dah ma'ruf, kita dah tahu. Lepas tu dia kata qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah disampaikan kepada kami sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni fil jannah, orang yang paling rapat di kalangan kamu dengan aku dalam syurga, aktsarukum alayya salat, orang yang paling banyak di kalangan kamu selawat ke aku. Ini dia buat main yang ni. فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء ويوم الأزهر. Perbanyakkanlah selawat pada aku pada malam Ghara dan pada hari Azhar. Qala Syafi'i, ya'ni wallahu ta'ala a'lam yaumul Jum'ah. Nabi kata perbanyakkanlah selawat pada aku pada malam Ghara dan pada hari Azhar. Imam Syafi'i kata wallahu alam. Yang aku tahu Ghara dan Azhar ni hari Jumaat. Kalau Azhar tu hari Jumaat, Ghara tu malam Jumaat. Maka Nabi suruh kita perbanyakkan selawat pada dia. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, akhbarana Ibrahim bin Muhammad, telah mengkhabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad. Qala, kata Ibrahim bin Muhammad, haddatsani Safwan bin Sulaim, telah meriwayatkan kepada aku Safwan bin Sulaim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kana yaumal jum'ah wa lailal jum'ah fa akthiru as-salatu alayya. Apabila
mai hari Jumaat dan malam Jumaat, perbanyakkanlah baca selawat ke aku. Ini kita duk baca teks daripada kitab Al-Um. Hari Jumaat memang ada kelebihan. Alhamdulillah ni Sultan Johor bagi cuti hari Jumaat. Nampak raja-raja apa pula duk tobat dah. Bagus, alhamdulillah. Bagus. Ini semua satu benda baik. Benda baik, kita kata baik, bagus. Alhamdulillah. Orang putih bagi cuti hari Ahad pasal dia nak pergi sembahyang, dia nak pergi gereja, dia bagi holiday. Hari Jumaat bukan holiday dekat kita, tapi hari Jumaat hari yang istimewa. Cukup istimewa. Maka hari Jumaat baca selawat bagi banyak. Malam Jumaat baca selawat bagi banyak. Imam Syafi'i buat mai riwayat-riwayat ni. Nabi kata orang yang dekat dengan aku dalam syurga esok di kalangan kamu siapa dia? Orang yang banyak selawat ke aku. Dan Nabi suruh kita perbanyakkan selawat pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Hadis ni Imam Syafi'i kata sahih. Dia kata sahih. Ni kita nak baca pandangan dia. Baik. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, akhbarana Ibrahim bin Muhammad. Mengkhabarkan kami Ibrahim bin Muhammad. Qal, kata Ibrahim bin Muhammad, haddatsani Abdullah bin Abdurrahman bin Muammar. Telah meriwayatkan kepada aku Abdullah bin Abdurrahman bin Muammar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi menyatakan, aktsirus salata alayya yaumul Jumaah, perbanyakkanlah selawat ke atas aku pada hari Jumaat. Ni saya baca ni, kata kita Malaysia ni mazhab Syafi'i, tak boleh tukar mazhab. Kalau tukar tak boleh. Kalau kita tukar susah, kita tak lepas anu custom dalam kubur tu, tak lepas. Malaikat masuk-masuk dia tanya, you mazhab siapa? Dia tengok-tengok, duk main kata dah. Jadi kita baca Imam Syafi'i, malam Jumaat, hari Jumaat perbanyakkan selawat. Malam Jumaat, hari Jumaat perbanyakkan selawat. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa balaghana, telah sampai kepada kami, anna man qara'a surat al-kahfi, siapa yang baca surat al-kahfi, wuqiya fitnatad dajjal, dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Siapa baca surah kahfi, dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu, dan aku suka, kathratus salatu ala nabi fi kulli hal, aku suka perbanyakkan selawat kepada Nabi dalam semua keadaan. Malam Jumaat, hari Jumaat, dalam semua keadaan perbanyakkan selawat. Duduk-duduk boleh selawat, berdiri boleh selawat, sambil berbaring. Dalam semua aktiviti kita banyakkan selawat. Lepas sembahyang baca wirid sembahyang semua cukup, buat sembahyang sunat, habis sembahyang sunat ambil masa sikit baca selawat. Sampai bila? Sampai matahari terbenam pada hari Jumaat tu, nak jadi malam Sabtu dah. Imam Syafi'i kata, wa anna fi yaumal Jumaah, dan sesungguhnya pada hari Jumaat, wa lailatuha, dan malam dia, asyaddu istihbaba, lebih-lebih lagi disunatkan bagi banyak. Malam Jumaat dan hari Jumaat lebih-lebih lagi disunatkan kita baca selawat. Wa uhibbu, dan aku suka sangat, qiraatul kahfi lailatal Jumaah wa yaumiha lima jaa fiha. Aku suka sangat baca suratul kahfi pada malam Jumaat dan hari Jumaat kerana telah ada riwayat padanya. Ni mazhab Syafi'i. Ni yang duk dengar kita ni. Ni kalau baca takat ni lah, tak mana-mana, dia balas sejadah. Walaupun kita baca teks Al-Um, dia baling sejadah. Malam Jumaat nak buat apa? Kan tanya orang berumur lagu saya, dia kata macam-macam boleh buat lah. Macam-macam boleh buat. Imam Syafi'i dia ajak sikit. Selawat bagi banyak, selawat bagi banyak, selawat bagi banyak, selawat bagi banyak. Suratul Kahfi. Baca Suratul Kahfi, kita ni macam aman daripada fitnah dajjal. Macam aman. Tak apa. Kita mazhab Syafi'i
Dia suka kita baca surah hatta habis. Heret pi baki sampai hari pi sembahyang jemaah kan. Habis panjang 110 dan ayat dia pun belik, kita pun jarang baca kan. Dia mai ashabul kahfi warraq. Allah bayar. Tak apa berhenti Ustaz. Kena ganong apakah lebih kurang. Saya lagi hijau balik warraqimu. Warraqimu. Sambung balik. Tapi sembahyang jemaah pi awal sikit habis. Dapat 20 ayat, 30 ayat, 80 ayat berhenti. Baki habis 110 lagi hari Jumaat. Imam Syafi'i kata aku suka start masuk malam Jumaat, selawat pada Nabi bagi banyak, baca suratul Kahfi, masuk hari Jumaat, sedekah bagi banyak. Gandakan sedekah, ambil uduk bagi elok-elok, mandi bagi elok-elok, pakai minyak atas wangi-wangi, pakai baju elok-elok, jalan elok-elok dengan hormat, dengan tertib, masuk pergi sembahyang Jumaat. Dan buatlah apa-apa yang menjadi sunat pada hari Jumaat. Tahiyatul masjid, sunat tatawwu', sunat lagi, berhenti saat baca Quran, berhenti saat baca doa pula, bangkit pula sembahyang, berhenti saat qiraatul Quran, baca doa, bangkit pula sampai apa? Sampai orang azan, habis. Duduk, dengar khutbah, habis dah sembahyang selera, bangkit pindah tempat, buat ba'diyah Jumaat 2 pun boleh, 4 pun boleh, dosa kita diampun 10 hari. Ini mazhab siapa? Mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Nak jumpa tan mana? Dalam Al-Um. Yang duk pi balun Yasin malam Jumaat ni mazhab siapa? Orang putih kata apa? Pak Mik slow talk. Salah tak baca Yasin? Tak salah. Yasin kalamullah. Tapi dengan kita declare perbuatan itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, ni agak kurang tepat. Ada masjid dia baca suratul Kahfi, ada? Dia tukar-tukar. Dia kata minggu ni Yasin, minggu depan Al-Kahfi. Alhamdulillah. Tapi Imam Syafi'i suruh kita baca suratul Kahfi, bukan suruh baca jama'i. Tak ada, dia tak sebut di sini. Dia suruh kita baca. Bacalah secara nafsi. Tak ada satu cara dalam mazhab Syafi'i duduk ramai-ramai pergi ambil botol air pula pergi bubuh. Ya, tak ada. Disuruh baca suratul Kahfi, tapi cara dia macam mana? Nafsi. Dalam surau boleh, dalam masjid boleh, di rumah boleh. Di mana saja kita ada. Tak mana saja kita ada malam Jumaat. Boleh buka, boleh baca. Pun tak ikut. Ilmu ni apa dia? Dia nak ajak kita duduk di atas track dia balik. Kalau Syafi'i mendapat gelaran Nasirus Sunnah wa Qati'ul Bid'ah, dia itu penyelamat kepada sunnah dan dia itu orang yang membentras bid'ah. Siapa tak boleh ikut cara dia? Tapi tak tahu kita duk buat ni semua ni kan. Duk kata kita kata tukar kahfi, dia faham kata kita kata baca Yasin bid'ah. Dia kata ni semua duk mai lah simptom dia kata. Simptom Pak Wahab. Ya begitu. Kita ada ingat Pak Wahab mana? Baiknya nama Haji Wahab dia panggil kita kan. Pak Wahab tak main malam ni. Ni semua dia kata simptom Pak Wahab belaka dia kata. Kita baca teks Syafi'i, dia tak mau terima. Jadi kerana itu yang dikatakan ilmu tu apa dia? Ilmu ahlu sunnah. Dia nak bawa kita daripada hanyut mai balik tempat dia. Kalau kita boleh terima ilmu ahlu sunnah ni, kita orang yang cukup bahagia. Baik ikhwatul iman, kita buka muka surat 54. Hari itu kita baca takat pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tengok bawah sikit tu tak ada habis lagi, iaitu 54. Demikianlah penyataan para ulama. Kita baca apa pandangan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad, apa pandangan mereka tentang usul mazhab mereka. Kita baca dah semua tu. Dia kata demikianlah penyataan para ulama yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan hadis dan melarang mengikuti mereka tanpa ilmu. Tengok, mereka suruh
kita pegang dengan hadis, dan jangan sombrono ikut mereka. Ini ahli sunnah punya pemikiran. Fikrah ahli sunnah macam tu. Allah hari Allah buat kita, hari Allah cipta kita, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ibadat kepada Allah, cara ibadat, cara Rasulullah. Yang tu kita kena jolok masuk sampai dalam kepala otak, tikam masuk sampai dalam hati. Jangan bagi keluar. Jangan bagi keluar. Allah buat kita untuk apa? Untuk ibadat. Ibadat kepada siapa? Ibadat kepada Allah. Cara ibadat, cara Rasulullah. Maka kerana itu, semua imam-imam mazhab kata, ataupun kita guna nama lain, semua para ulama ahlu sunnah yang berhimpun dalamnya imam mazhab ni, kita kenal dan kita tak kenal, mereka suruh kita ikut hadis Nabi yang sahih, dan mereka larang kita ikut mereka tanpa ilmu. Bukti dia kita dah baca dah mereka kata di atas tu. Penyataan mereka itu sudah jelas, tak dapat dibantah atau diputar balikkan lagi. Tak boleh dibantah. Itu memang wujud. Siapa pun tak boleh bantah. Kalau dia bantah benda tak betul. Kalau dia kata, mana lagu tu? Bermakna dia cakap tu bukan di atas ilmu. Dia salah. Ini semua imam mazhab kata lagu tu. Mereka mewajibkan untuk berpegang teguh dengan semua hadis yang sahih. Imam dia sampai ke mereka, imam tak sampai. Hari mereka sakit, mereka nak mati. Ustaz Harun Taib meninggal. Saya baca surah khabar tengok, sebelum dia mati tu, satu pesan dia bagi ke anak dia. Apa dia? Dia kata, teruslah berjuang. Islam ni berjuang walaupun ayah dah tak ada. Satu pesanan. Pesanan yang sangat umum dan sangat betul, sangat menarik. Dia rasa dia pun tak lama dah. Dia pesan ke anak dia, perjuangan ayah ni perjuangan Islam. Dia guna perjuangan Islam. Perjuangan Islam ni teruslah. Betul. Berjuang apa? Kita berjuang apa? Berjuang Islam. Kita duduk di langit, kita duduk di bumi, kita duduk atas awan, kita duduk di atas kayangan. Kita nak berjuang apa? Berjuang Islam. Dan semua orang yang berjuang Islam, kita tak boleh menafikan perjuangan dia. Imam dia ada kelemahan, imam dia ada kekurangan. Kalau Islam lah dia berjuang, kita saling sokong dan kita saling menyokong. Dia kata, saya nak berjuang Islam. Kita kata tak mahu. Mana boleh tak mahu dia nak berjuang Islam. Lepas tu dia kata nak berjuang Islam, tengah jalan dia duduk pergi buat sintang lagu mana, yang tu kita tak pakai. Semua orang main di atas nama Islam, kita tak tolak. Tapi kita buka tengok isi dia, Islam tak Islam, yang tu kita bicara lain lah. Semua imam mazhab pesan pegang hadis sahih. Pegang hadis sahih. Sekalipun bertentangan dengan sebahagian pendapat mereka. Ini yang cukup galat dan cukup baik nak terima. Adakah hang nak beritahu kat aku ni? Dia beritahu kita. Adakah hang nak beritahu kat aku, meskipun main satu hadis tak sama dengan mazhab, kita kena tolak mazhab, terima hadis? Adakah hang cuba nak beritahu yang tu kat aku? Kita kata yang tu, bahasa dia apa dia? Sekalipun bertentangan dengan sebahagian pendapat mereka. Hadis sahih bertentangan sikit, tak sama sikit dengan pandangan mazhab. Kita nak pegang yang mana? Kita pegang hadis sahih. Hang nak beritahu yang tu kat aku kah? Kita kata yang tu. Dia jadi panas. Dia kata ni Syekh nak boh tah mana, Habib nak boh tah mana, Maulana nak boh tah mana, Baba nak boh tah mana. Kita kata boh tah mana-mana pun. Dia kata hang hina ulama. Dah tak hina. Ni pesan ulama, ni pesan imam mazhab. Yang duduk depan kita, hak nama ustaz, hak nama sahibul fadilah ni semua ni, apa sangat nak dibandingkan dengan imam mazhab tu? Imam mazhab tu pesan. Dalam bahasa yang kita dah jumpa, ambil fatwa-fatwa dia, campak ke dinding, bagi relai, bagi rosak, bagi jahanam. Kalau bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Macam tu pesan mazhab.
Oh, dia kata hang jangan buat main. Tak buat main, betul. Macam ni kita duk baca. Sebahagian orang ikhwan ni kita duk baca malam ni, dia tak pernah jumpa seumur hidup cerita yang macam ni. Tak pernah jumpa. Demi Allah dia tak pernah jumpa. Malam ni kita baca, kita pergi cerita balik kat dia. Dia tekan nombor telefon. Kita ingat dia telefon kawan dia. Rupanya dia telefon polis. Dia telefon polis. Dia kata, "Mai angkat sat depa ni." Dia kata, "Pelik betul. Apa ni mengaji sampai macam tu?" Dah. Ini bab yang penting sebelum mengaji bab taharah. Bab ni dulu, mukadimah ni dulu. Apa dia kata? Sikap semacam ini tidak dikatakan menyalahi mazhab dan keluar daripada metod mereka. Bahkan sikap itulah yang disebut mengikut mereka dan berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak pernah putus. Itu dia bahasa dia. Kita ikut macam ni, salah kalau orang kata kita keluar mazhab, salah. Bahkan sikap inilah yang betul. Jalan inilah kita berpegang pada tali yang tak akan putus. Oh, ikhwan dah tahu berapa banyak manusia dapat hidayat, boleh faham benda ni, dan berapa banyak tak boleh faham. Dia dengar astagfirullah. Lagi derah dia zikir, ya Allah. Dia rasa pelik. Kita cakap ni dia rasa pelik. Tetapi tidaklah demikian halnya orang yang meninggalkan hadis sahih. Tengok. Ada orang dia kata, akan tetapi tidaklah demikian halnya orang yang meninggalkan hadis sahih hanya kerana menyalahi pendapat mereka. Ada orang dia sanggup tinggal hadis sahih pasal dia rasa hadis sahih tu tak sama dengan mazhab dia. Tuan kitab kita kata, yang itulah sebenarnya gharib, benda pelik. Dia tinggal orang lain, dia ikut orang lain, dia tinggal Nabi dia. Oh, ni pelik. Tapi dalam dunia ni, dia jadi sebaliknya. Dia jadi orang yang tinggal Nabi, ikut orang, yang tu jalan betul. Ikut orang, tinggal orang, ikut Nabi, yang tu kira salah. Ni dia duk cerita kat kita. Bahkan orang yang berbuat demikian telah derhaka kepada mereka dan telah melanggar pesan-pesan mereka terdahulu. Siapa yang sanggup pertahan mazhab dia, tinggal hadis sahih, orang ni lah derhaka mazhab. Ini bahasa tak pernah dengar ni. Inilah penderhaka, inilah penjenayah. Inilah apa nama kita panggil, kriminal. Mazhab orang putih panggil apa pak cik ni? Lena. Saya baru nak tanya orang putih panggil apa pak cik? Apa school of thought? School of thought. Tu dah siap dah. Jangan main-main. Rupanya inilah penderhaka. Siapa dia penderhaka? Ni hak duk keluar bercakap, kita pertahan mazhab Syafi'i, kita pertahan mazhab Malik, kita pertahan walaupun mai hadis sahih kita tolak, kita ikut mazhab. Inilah slogan penderhaka dalam agama. Oh, kasar ni, Pakcik. Tempat lain tak boleh baca buku ni. Tempat lain kalau baca buku ni terus kena masuk bab mukadimah tak boleh baca. 3, 2, 4 mandatori dia bagi kat kita, hukuman berat sampai mati. Jangan main-main. Tapi yang ni sebenarnya kena belajar dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa 65. Demi Rabbmu, ni Allah Ta'ala bersumpah dengan rububiyah dia. Allah bersumpah demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dahsyat ayat ni dahsyat. Ayat ni dahsyat. Nafi iman. Allah yang nafi iman. Allah yang nafi iman. Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan siapa-siapa. Allah yang kata fala wa rabbik, maka sekali-kali tidak, demi Tuhan yang menjadikan engkau Muhammad. Allah bersumpah dengan rububiyah dia. La yu'minun, semua daripada itu tak ada beriman.
Hatta kalau depa nak beriman, depa kena buat benda ni. Hatta sehinggalah yuhakimuka, kau depa terima lebih daripada orang lain. Oh dah dia. Tuan kitab kita, dia nak ambil ayat ni, dia nak pelekat dengan tajuk dia di atas. Ada orang sanggup tolak hadis kerana mazhab, dia terkena fitnah ayat ni. Dia kena. Tapi pada diri dia, dia mempertahankan ulama. Pada diri dia, saya pertahan mazhab. Pada dia pertahan ulama. Di sisi akidah Islam, akidah Quran, dia telah jadi penderhaka. Dia telah jadi penderhaka. Kan semalam kita baca apa kata Syekh Albani kepada Imam Ja'far At-Tahawi. Syekh Albani kata, meskipun dia imam yang besar, aku kenal dia, tapi yang salah tetap salah. Oh, itu Albani punya komen kepada Imam Ja'far At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Maka aku baik sangka ada orang telah author kata dia. Sebab dia tak mungkin cakap lagu ni. Sebab dia adalah imam yang mempertahankan akidah Ahlussunnah. Dia sentiasa menyatakan Allah bersemayam di atas arasy. Nah, begitu cerita dia, ikhwatul iman. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Yang kedua, Allah letak syarat apa dia? Bila Nabi sebut satu benda, tak boleh ada berat hati. Berat hati, rasa sayu. Tak boleh. Kena terima dalam keadaan hati rasa seronok, hati rasa lapang. Ini daripada Rasulullah secara sahih. Sahih sanad, sahih matan, sahih semua. Alhamdulillah, ala ra'si wal aini, aku junjung di atas batu jembala aku, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan kita sanggup tinggal siapa-siapa. Tinggal siapa-siapa tu bukan bermakna kita hina siapa yang kita tinggal, tak. Bukan makna kita musuh siapa yang kita tinggal, tak. Tinggal siapa-siapa kerana kita cinta mereka dan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sembang dengan bini saya. Bini mola lah, dia tanya saya. Kan, dia tanya saya. Dia kata, pasal apa duk ada orang baca hadis sama tapi dia punya pandangan tak sama. Baca dua-dua baca hadis Bukhari, dia ni baca hadis Bukhari, dia ni baca hadis Bukhari. Masalah hadis yang kata tak boleh duduk atas kubur kan, hadis Muslim daripada Abu Hurairah, terbakar baju sampai ke kulit lebih baik daripada pergi duduk atas kubur. Hadis tu sama, hadis tu hadis sahih. Tapi kawan ni baca daripada hadis tu, dia kata tak boleh duduk atas kubur. Kawan ni pula baca kesimpulan daripada hadis tu, boleh duduk atas kubur. Macam mana Dini baca? Dini kata berdasarkan hadis ni, hadis yang sama, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dini baca bunyi sama, baris sama, rentak sama, riwayat sama. Bacaan kawan ni daripada hadis ni, keputusan dia bid'ah, tak boleh buat. Dia ni baca bunyi sama. Kalau Haji Sudi Ramli mungkin bunyi tak sama. Dia tu bunyi sa'ir, dia ni bunyi Arab, dia ni tak bunyi langsung. Mungkin. Tapi kawan ni bunyi sama, baris sama. Kesimpulan daripada hadis tu, bid'ah terbahagi pada dua. Satu hasanah, satu dhalalah. Dia kata macam mana boleh jadi lagu tu? Saya jawab pada dia, punca jadi lagu tu bukan pasal punca hadis. Punca dia akidah. Sebab ilmu hadis ni, dia punya ibu dia duk ada pada akidah, bukan pada mustalahul hadis, tak. Pada akidah. Masa kita belajar rukun iman 6 dalam akidah tu, diperkenalkan kepada kita rukun iman nombor 1, beriman pada Allah. Rukun iman nombor 2, beriman pada malaikat. Rukun iman nombor 3, beriman kepada Rasul. Masa tu diperkenalkan apa itu Rasul. Kenapa beriman pada Rasul masuk dalam rukun iman? Beriman pada Rasul masuk di dalamnya ilmu hadis. Macam mana mata kita tengok hadis itu duduk pada rukun iman. Pasal tu kita tak berani tambah. Pasal tu kita tak berani kerat. Yang Nabi tak kata, kita tak berani kata dia kata. Yang Nabi kata, kita kata dia kata. Pasal apa? Benda tu duduk pada rukun iman. Pasal tu imam-imam hadis sanggup kata. Bapa kepada Imam Haramain kata, siapa yang buat hadis palsu, dia kapiah, bunuh dia hidup-hidup, dia keluar daripada Islam.
Pasal apa? Mata dia tu pergi tengok rukun iman nombor 3. Beriman pada Rasul. Bukan main. Bila kawan tu dia tak tengok macam tu, mata dia tak tengok macam tu, dia tengok hadis ni satu ilmu. Bila dia tengok hadis ni satu ilmu asin, tak ada kemengena dengan akidah, maka dia boleh pakai pandangan siapa-siapa dalam mentakrifkan hadis tu yang pada dia orang yang menafsirkan adalah seorang ulama. Kita tak. Pasal tu kita tanya sanad. Pasal tu kita tanya matan. Pasal apa? Pasal kita nak pastikan benda ni tak ada bohong, tak ada campur tangan siapa-siapa. Kita nak pastikan yang cakap tu betul-betul Nabi cakap, sahabat saksikan, tabi'in saksi kepada sahabat, sahabat saksi pada Nabi. Secara matan kita nak pastikan. Bila dia tak belajar akidah itu tempat terbit ilmu hadis, pada dia ilmu hadis ni satu ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kita start dengan mustalahul hadis. Tak, kita tidak start ilmu hadis dengan mustalahul hadis. Kita start ilmu hadis dengan rukun iman. Barulah makna hadis itu kita belajar dalam mustalah. Bila dia pergi gunting dua benda ni berasingan, maka dia akan bercakap hadis macam hadis itu tak ada apa-apa. Pasal tu dia berani kata belajar ilmu hadis fardu kifayah. Satu orang belajar, lain tak payah belajar, ikutlah kawan tu. Tak. Pasal itu ulama hadis menamakan orang-orang yang berdusta kepada ilmu hadis dengan nama Dajjal. Dan Nabi sendiri menyatakan dalam hadis Imam Muslim, sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna. Akan muncul di akhir zaman. Nabi namakan Dajjal, pembohong, datang kepada kamu suatu hadis yang kamu tak pernah dengar daripada mak bapak kamu. Nabi dah abang lah. Sampai orang yang bercakap pasal hadis tak betul ni Nabi namakan Dajjal. Sedangkan Dajjal itu makhluk terkutuk, makhluk terlaknat. Tak bau syurga Dajjal. Nama Dajjal itu ulama hadis bubuh kepada orang yang berbohong pada Nabi. Nak kata apa? Pasal itu dia jadi macam ni, ikhwan. Ni kita duk belajar, ni kita ni bukan belajar akidah. Kita nak belajar bab taharah, bab ayam, bab semayang. Tapi kita punya starting adalah akidah. Dia bagi tahu di sini, dia kata jangan kita terbalik. Kita sanggup tolak hadis Nabi kerana nak meraihkan mazhab kita. Oh, tak boleh. Ikhwan, ini asas. Bagi sebahagian orang tak pernah dengar, dia dengar kita cakap macam ni, dia rasa apa? Dia rasa macam duduk atas bot. Apa ni lah ni? Ni apa ni? Dia sedang ke dia cakap tu? Dia duduk main lagu tu dah. Astaghfirullahalazim. Biji mata dia jadi macam lampu stop, terbelalak. Allah. Kita ingat dia Allah tu faham. Rupanya dia istighfar kat kita. Aduh, dia kata Allah. Dia tak boleh terima. Ni kita dah belajar ni. Kita duk belajar ni, dia jadi macam satu hadis yang daif, tapi matan dia sahih. Apa dia? Kita kena berpindah daripada satu jurang ke satu jurang. Satu bukit ke satu bukit. Kita tak boleh piajak lagu ni di satu masjid center dalam mujtama'. Tak boleh. Ilmu ni dah jadi ilmu sesat ni kita mengaji. Walhal ilmu ni asas. Kita logik, kita tunjuk ke otak dia logik. Nabi dengan ustaz. Nabi dengan ustaz. Macam mana hang punya penilaian? Dia kata Nabi ya. Ustaz. Dia kata ustaz boleh mimpi Nabi. Tak. Kata ustaz boleh mimpi Nabi. Betul ustaz boleh mimpi Nabi. Nabi dengan ustaz kalau ada percanggahan bercakap. Nabi kata A, ustaz kata B. Nak ikut siapa? Dia kata kita campur A, B, boh C ya. A, B, C. Tak sampai. Kita punya duk minta bagi dia faham, dia tak boleh faham. Pasal apa ikhwan? Pasal kita duk mengaji akidah selama ni tak nampak siapa dia Muhammad, tak nampak. Demi Allah tak nampak. Sampai bab ayat pun ni duk tekan bab-bab yang macam ni. Terima Nabi Muhammad dengan lapang dada, dan lapang dada
meninggalkan siapa-siapa. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Itu dia. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas dia kata apa dia? Hampa ni dia kata sudah hampir batu daripada langit turun mai jatuh atas kepala hamba. Batu daripada langit itu turun mai jatuh atas kepala hamba. Aku kata dekat hampa, Nabi bersabda, hampa kata dekat aku, Abu Bakar dan Umar. Dia duk ajak tabi'in. Mungkin dia duk ajak anak-anak para sahabat, mungkin dia ajak ulama tabi'in, dan mungkin dia ajak para sahabat itu sendiri. Layak batu daripada langit jatuh kena kepala hampa, maksud dia azab. Aku duk ajak kat hampa, ni Nabi kata, ni Nabi kata. Hampa balas kat aku, Abu Bakar kata apa? Umar kata apa? Tengok. Selayaknya orang bercakap lagu tu kena fitnah dan malapetaka dia kata. Ni ayat ni pula beritahu kat kita, hati-hati orang yang menyalahi perintah Rasul. Ulama kata yang ni bukan buat bid'ah, khilaf. Khilaf ni maksud dia apa? Dia tahu sebenar tu macam mana, cuma dia saja nak buat bagi tak sama sikit dah. Bid'ah ni dia berlengkur terus sunnah, dia cipta jalan baru. Ayat ni nak cerita azab untuk khilafus sunnah, bukan bid'ah. Bid'ah masuk neraka terus. Ini ancaman untuk khilafus sunnah. Kita tahu dalam sunnah kata benda tu tak sahih. Kita tahu, kita khilafus sunnah sikit, kita kata tak apalah. Memang dalam sunnah tak sahih kan, tapi dah orang ramai mau lagu tu. Khilafus sunnah. Saya tahu hak sebenar lagu mana. Anak dia habaq dia tahu. Dia habaq. Saya tahu yang kita duk sembahyang hajat ramai-ramai ni hadis tu dhaif. Saya tahu. Saya pun bukan saya tak mengaji, saya pun mengaji, bukan hang seorang mengaji. Saya mengaji. Habis tu tak ada habis tu lah. Takat tu dia kata. Kan? Takat tu lah. Kita kena ra'i orang juga. Islam ni ada dua. Satu hablum minallah, satu hablum minan nas. Ni hablum minan nas lah. Tengok, khilafus sunnah. Dia khilaf. Betul, ni nak cerita kat hang. Betul-betul kalau nak ikut Nabi, betul-betul kalau nak ikut Nabi, sembahyang jemaah azan sekali lah. Kita tanya balik kat dia, ni tuan cakap ni betul ya? Dia tengok kita lagu tu. Ni betul-betul kalau nak ikut Nabi, sembahyang jemaah azan sekali. Habis kita azan 2 kali ni pasal apa? Itu nama dia hablum minan nas. Dia buat lagu tu Pak Mit. Yang tu nama dia masyarakat. Bukan semua orang boleh buat macam kita mengaji. Kita kena rakyat orang lah. Tak apalah kalau kita nak azan sekali, kita azan sekali. Pergi sembahyang jemaah di rumah. Sunnah jadi dagang. Sunnah kena terjang. Kita ambil buat di rumah. Saya kata macam ni, saya ambil pandangan tuan, saya buat jemaat minggu ni di rumah. Tuan ingat lagu mana? Kalau orang tangkap saya bubuh atas kepala tuan. Jangan buat lagu tu. Khilafus sunnah ada ancaman. Kalau bid'ah, kejam masuk neraka. Khilafus sunnah diancam dengan azab. Kalau bid'ah, masuk neraka. Ni ayat ni ulama tafsir kata ancaman untuk orang buat tak ikut sunnah Nabi setelah dia tahu sunnah Nabi tu macam mana. Oh, tak boleh. Hati kita duk mengaji ni, ya Allah, duk mengaji ni. Kan duk mengaji. Saya bagi satu contoh pada ikhwan. Habis-habis ceramah, ustaz jadi imam. Ustaz jadi imam. Kita tahu makmum di belakang kita ni macam mana. Kan? Kita ada pilih. Kita mesti buat satu di antara dua. Imam sunnah, imam bid'ah. Yang mana yang kata sunnah bid'ah? Pada pelajaran kita, benda tu bid'ah. Pada pelajaran kita, benda tu sunnah. Kita dah bubuh siap dah.
Sunnah yang mana, bid'ah yang mana. Dah siap dah. Dia pun bagi mikrofon, dia pun qad qamatis salah, qad qamatil qamat, semua kita saja buat macam tu, pekong duduk situ tak bergerak. Dia cuit belakang. Terus tapi kita pun cuit bila balik. Kita dapat cik bi Oh, dia kata nak ambil berkas. Lagu ni nak ambil berkas. Dia silap orang tu. Dia nak ambil berkas kat kita, ada silap banyak. Tapi bila kita kita tahu depa di belakang ni mana. Fatihah kena baca bismillah kuat-kuat. Selagi bagi salam kanan, salam kiri nak kena wirid kuat-kuat, lepas tu nak kena buat. Kita orang putih kata you must make one decision. Betul ke apa? Nampak betul kan? Satu keputusan. Saya kalau duduk tempat tu, saya pilih baca bismillah deras sikit. Pasal apa? Perbahasan bismillah pelan ataupun deras, dia wujud di kalangan ulama sunnah. Tidak ada ulama sunnah kata bid'ah deras itu bid'ah. Cuma dia kata afdal pelan. Tetapi membaca wirid kuat-kuat, ulama sunnah kata kaifiat itu bid'ah. Termasuk Imam Syafi'i. Jadi saya pilih bismillah kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Takat itulah. Baca Fatihah semua apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing terus menghadap kiblat. Diam. Astagfirullah. 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 Tak mikrofon dah habis semua, bangkit piti-piti sembahyang. Depa buat lagu tu. Depa buat lagu tu. Ya. Dengan saya pilih, saya baca bismillah nyari macam biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah pun kuat. Dalam kepala saya ni, saya dah simpan masuk benda tu bukan daripada sifat salat Nabi. Khilafus sunnah berlaku, diancam ayat ini. Masuk dah. Pasal apa? Hablum minan nas bunyi pun. Saya tak berani kalih menghadap makmum. Tak berani kalih. Pasal apa? Takut. Saya pusing arah ke kanan. Saya berdoa kepada Allah tidak menghadap arah kiblat. Pasal nak ra'i depa ni. Saya baca doa dengan kuat-kuat. Dalam kepala saya bagi tahu Imam Syafi'i kata doa kuat, wirid kuat, semua boleh kuat. Satu aja. Kalau di belakang kita ni ada mu'allaf. Siapa dia mu'allaf? Orang baru masuk Islam dan dia unknowledge terhadap zikir-zikir yang nak baca. Boleh ajak dia kuat-kuat. Boleh tolong baca doa dekat dia. Allahumma ghafir lana. Dia pun ikut. Allahumma ghafir lana. Warhamna. Pasal apa? Dia ni unknowledge. Dia pukul 4 tadi baru masuk Islam. 4:30 dah sembahyang asar. Nak suruh dia baca doa. Dia tak tahu. Kita kata Allahumma ghafir li. Ikut saya. Dia tak boleh sebut. 5 waktu kita punya duk penderah benda tu. Imam Syafi'i kata tidak khilafus sunnah dan tidak bid'ah. Pasal nak ajar dia. Tapi yang kita jadi imam ni, siapa dia? Mu'alab kan? Kita duduk belakang kita ni, teko belakang. Itu pailang kita kasih sailangnya. Ni pokok duduk di belakang kita ni semua ni. Oh, jangan main-main jorah bara. Tiba-tiba kita pergi buat satu benda yang kita dah skru masuk nak dalam kepala kita. Benda tu adalah bid'ah. Kita buat kerana mujtama'. Kita diancam. Pasal apa kita diancam? Pasal kita dah set benda tu apa dia? Benda tu bid'ah. Kita kena pilih benda yang tidak khilaf sunnah. Jauh sekali kita nak buat benda yang bid'ah. Oh ikhwan, ini bukan cerita. Oh berat ikhwan, berat. Satu orang nak pergi buat lagu tu. Kan kadang-kadang kita pergi subuh. Ustaz kalau depa jadi imam, Ustaz baca kunut lah. Kata pasal apa Ustaz, depa tak faham apa. Kita boleh angguk je lah, kan? Tapi kalau dia tolak kita jadi imam, tak ada kunut lah. Pasal sembahyang ni dia bukan apa? Orang putih panggil test apa? Bukan, apa testimoni apa? Testimonial. Apa maksud dia? Satu macam testimoni kan. Dia bukan sembahyang ni, bukan
mai try tengok sembahyang hari ni, kita try tengok sembahyang tak ada kunut. Feeling macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Dia feeling nak mai tu, feeling, fokus nak mai. Bagi assalamualaikum. Ai tak rasa apa. Tak apa. Esok pagi kita lagi satu punya uji kaji. Subuh pula ada kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Belakang amin. Oh dia mai. Oh dia menangkap. Sembahyang bukan apa? Testimonial tadi ni. Bukan. Sembahyang ibadat. So apa yang you simpan dalam otak daripada sunnah Nabi, buat yang tu. Yang kita simpan dalam kepala otak kita peteri masuk bukan sunnah Nabi, jangan sekali-kali buat. No. Jangan buat. Sorry. You buat ni 63 daripada surah An-Nur, ancam khilafus sunnah. Kalau kita yakin benda tu bid'ah, kita buat juga, kita masuk neraka. Kalau kita yakin benda tu bid'ah, kita buat juga, kita masuk neraka. Khilafus sunnah pun tak boleh buat. Ini ikhwatul iman. Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah berkata, kewajipan orang, ini Imam Ibn Rajab Hambali kata, kewajipan orang yang telah menerima dan mengetahui perintah Rasulullah adalah menyampaikan kepada umat, menasihati, menyuruh mereka untuk mengikutinya, sekalipun bertentangan dengan pendapat mayoritas ummah. Kewajipan orang yang telah menerima dan mengetahui perintah Nabi, mengetahui sunnah. Kewajipan orang yang dah terima sunnah, kewajipan orang yang dah tahu benda tu sunnah Nabi. Apa kewajipan kita? Nasihat umat. Nasihat apa? Suruh mereka ikut sunnah. Meskipun nasihat kita, suruhan kita bertentangan dengan pendapat umat yang banyak. Perintah Nabi lebih berhak untuk dimuliakan dan diikuti dibandingkan pendapat tokoh manapun yang menyelisih perintahnya. Ini betul-betul macam apa? Yang mati telan putik derian tu siapa dia? Fatimah Hatim Tai. Isteri kepada Ismi Ulam Raja. Dia sudah mati. Pak Haji itulah ceritanya. Pak Haji tu kata mati telan putik derian. Orang makan derian putik dia telan. Tercekik lagu manakah ruah tu. Susah orang nak beritahu ke umat. Susah sangat nak beritahu ke umat. Tapi demi Allah, kita duduk di atas ni, kita duduk di atas manhaj yang paling mulia. Manhaj yang paling suci, manhaj yang paling bersih, yang tidak dinodai. Sentiasa menganggap Nabi itu besar, ajaran dia, perintah dia, cara dia besar. Ini membersihkan akidah kita, ikhwan. Ini membersihkan akidah. Kita tak mau selawat macam dia duduk selawat ramai-ramai. Kita tak mau pasal apa? Pasal mulianya cara Nabi ajar kita selawat sudah cukup. Kata Umar kepada Ya'la bin Abi Umayyah, ni kau nak tawaf ni, pasal apa kau nak pergi pegang pintu Kaabah tengah tawaf? Kau ada tengok Nabi buat? Dia kata tak ada. Kau ada dengar riwayat orang cerita Nabi buat? Tak ada. Kata Umar, tinggalkan. Ketika tawaf tak usah pegang apa-apa kecuali kucuk Hajar Aswad saja. Kerana kamu ada suri teladan yang cukup agung sehingga kamu tak perlu cari siapa-siapa. Ya'la bin Umayyah dengar Umar kata tu, berhenti dia dekat Hajar Aswad, menangis dia teresak-resak. Dia kata aku tersilap Umar. Umar kata tak apa, kita ada contoh yang sangat besar yang Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pasal apa kita nak selawat ramai-ramai? Pasal apa nak zikir ramai-ramai? Kita ada contoh yang cukup besar. Siapa dia? Huwa Rasulullah. Pasal apa kita nak buat kenduri tahlil pada orang mati? Kita ada contoh daripada Rasulullah. Baginda tak buat. Baginda insan paling suci, paling murni, paling agung. Baginda akan dibubuh dalam syurga Jannatul A'la, syurga paling tinggi. Dia telah hidup tanpa buat benda-benda ni semua ni. Pasal apa kita nak jadi pengikut yang buat benda tu, kemudian kita kata kita ikut dia? Benda ni kena fikir balik. Sebelum pilihan raya akan datang, kena fikir balik. Sambung sikit. Allahu Akbar. Karena itulah para sahabat dan para tabi'in selalu menentang setiap orang yang menyalahi hadis sahih. Ini bunjar dia kata.
Sahabat Nabi, para tabi'in menentang orang buat bid'ah. Pasal apa? Pasal benda ni lah. Dan terkadang dengan penolakan yang keras, tolak keras. Abdullah bin Mas'ud sampai kata, apa hamba ni buka pintu sesat? Bukankah untuk pergi joget? Antu boleh bayang kalau sahabat-sahabat hidup lah ni duk tengok orang duk pukul gendang dalam masjid nama qasidah burdah ni, apa dia nak kata? Orang duk berzikir pakai batu, subhanallah, cuma riak kuat-kuat aja. Dia bukan menolak zikir tu, dia menolak cara tu. Apa ni? Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajak zikir berkelompok lagu tu. Dengan keras hampa membuka pintu-pintu kesesatan. Hampa membuka pintu-pintu kesesatan dengan keras. Subhanallah, ikhwan. Hal itu mereka lakukan bukan kerana kebencian kepadanya, tapi kerana mereka mencintainya dan menghormatinya. Bukan kerana benci ke orang tu, dah. Kerana sayang. Supaya dia tahu kebenaran tu apa dia. Dia tahu. Ini kita duk belajar, ikhwan. Sendiri letak tangan atas dada. Berapa banyak dah kita cakap ima kat bini kita, dekat mentua kita, dekat banyak mana dia dekat. Ni ayah ni kita berendui-rendui ni bukan ada ayah. Dah tak buat tak ada ha? Ayah tu baru makan teban 2 ekor cengik. Han kata ayah mentua tu. Kata ayah kita ni kira ikut sunnah Nabi lah. Ikut sunnah Nabi lah. Hang seorang lah nak ikut sunnah, kami ni ayah tu. Tapi orang putih kata at least. Betul pakcik nah? Melayu panggil apa pakcik? Sekurang-kurangnya, at least sekurang-kurangnya knowledge tentang sunnah dia dengar. Hidayah nak mai hari apa tak tahu. Duk ada 7 hari seminggu, hari apa nak mai tak tahu. Dia tak ayah. Nabi tak buat. Kita tak usah kata ulama terus direct pada Nabi ayah. Nabi tak buat ayah. Bagi dia tahu Nabi yang Allah utus yang dia duk sayang tu tak buat. Supaya dia fikir kalau Nabi tak buat, siapa yang mendorongkan aku ni untuk buat? Nabi insan paling mulia. Najis Nabi tu lebih mulia daripada kita semua ni. Insan yang semulia itu, insan yang semulia itu tak buat. Insan hina manakah dah cucuk hati kita suruh buat, sedangkan insan yang mulia tak buat. Lepas ayat lagu tu kat dia, letak 20 batang rokok, kita belah. Tak, kita belah bang. Tetapi Nabi SAW lebih mereka cintai dan perintah beliau jauh lebih tinggi dibandingkan perintah selainnya. Nabi tu jauh daripada orang lain. Tak usah buat banding lah. Tak usah buat banding. Orang tanya kepada Aisyah, sahabat yang tanya, siapa dia? Apa nama? Yazid bin Aswad. Dia tanya pada Aisyah, Rasulullah ni apa dia? Gambarkan kat aku Rasulullah tu apa dia? Apa Aisyah jawab? Kana khuluquhul Quran. Hang tak baca Quran ke? Quran tu adalah Rasulullah. Quran tu akhlak Rasulullah. Kalau kita tolak sunnah Nabi, kita tolak Islam. Kita buat benda yang lain yang Nabi tak ajak, kita buat benda yang lain daripada Islam. Jadi, jika perintah Nabi bertentangan dengan perintah selainnya, perintah mazhab ke, perintah siapa ke, maka perintah Nabi lebih layak untuk didahulukan dan diikuti. Sikap ini tidak menjadi halangan untuk menghormati orang yang menyelisihi perintah beliau. Kita ikut Nabi tidak bermakna kita benci dekat orang tu. Mereka ni tak ikut mazhab. Mazhab kata macam lain, mereka buat macam lain. Mazhab suruh usalli, mereka tak mau usalli. Kita kata tak apalah, siapa kata usalli pun dia punya hal lah. Tapi dalam sifat solat Nabi tak ada usalli. Bukanlah kita mengikut Nabi tak usalli bermakna kita benci pada kawan yang kata usalli. Dah. Ini bukan bab main-main. Ibadat ini kena ikut acuan Nabi. Semayang macam Nabi semayang. Kita tak buat main-main. Tapi aku tak benci kat hang. Tapi aku tak boleh ikut cara hang beribadat. Aku kena ikut caranya Allah suruh. Nabi lebih layak didahulukan. Sikap ini tidak menghalang untuk menghormati orang yang menyelisih perintah beliau, jika dia termasuk orang yang diberi ampun kerana tidak sengaja menyelisih. Bahkan orang menyelisih sunnah tapi mendapatkan ampunan ini sebenarnya tidak merasa benci bila pendapatnya ditinggalkan.
jika memang pendapat tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah. Pasal apa nak rasa kecil hati? Kalau memang benda tu tak sama dengan sunnah, pasal apa kita nak rasa kecil hati? Kita tak buat. Kita tak buat. Kita ada anak perempuan masuk minang kita, orang nak bagi cincin, kita terima. Dia nak sorong cincin, kita tak mau. Orang putih kata, tell the truth. Apa? The truth. Honestly. Daripada kita punya apa? Heart feeling. Betul tak Fahana? Faham orang putih jalan cantik. Kan? Kita punya dalam hati ni kita luah kat dia. Kita beritahu, Haji, kita nak besan Haji. Kita ni nak jadi besan. Ana bagi tahu kat Haji. Haji pun ukuf Arafah, ana pun ukuf Arafah. Bukan ana pergi ukuf di danau, dak. Sama-sama Arafah Haji. Kita sama-sama ukuf di Arafah Haji. Kita sama-sama buat haji semua. Ana nak bagi tahu kat Haji, Haji boleh masuk membina anak-anak. Anak-anak pun syok dekat anak Haji. Ana pun dengan rasa besar hati nak join venture dengan keluarga Haji. Kita ni satu keluarga yang besar. Ni nama dia family planning. Bagi tahu kat dia. Tapi ana abang satu kat Haji. Haji masuk meminang, kita boleh khitbah semua, sarung cincin ana tak mau. Nak bagi cincin ahlan wa sahlan. Haji nak bagi cincin, nak bawa hantaran 12 ke 24 ke, Haji bawa mai. Kami terima dengan lapang dada. Takat mana kami boleh balas, kami balas. Maksud dia balas tu balas hadiah lah. Bukan pergi balas haji. Balas hadiah tu lah. Kami takat mana boleh balas, kami balas. Tapi sarung cincin saya tak mau. Dia kata why? Haji cakap Melayu nah. Bagi tahu kat dia, Haji cakap Melayu. Dia tak ada why. Sebab dia macam ni. Sebab Nabi kahwin dengan semua bini dia. Nabi bagi mas kahwin sebagai cincin pun ada. Sahabat bagi mas kahwin sebagai cincin. Tapi upacara tunang sarung cincin ikut orang-orang Kristian. Bukan daripada Islam. Tak percaya, tengok gambar Hindustan Haji. Hindustan ni bila mereka nak bertunang, mereka buh sarung cincin semua. Kita Islam, kita ikat janji, kita nak berbesan. Dekat tu ya Haji. Hadiah saya terima. Sarung-sarung cincin, nak suap gula saya tak mau. Suap kangkung pun saya tak mau. Gula pun tak mau, apa pun saya tak mau. Mai kita cakap elok-elok. Haji dengar saya cakap Haji. Haji dengar saya cakap elok-elok. Kita ikut cara Nabi daripada bertunang sampai kahwin. Haji cara siapa Haji? Cara Nabi. Haji cara siapa Haji? Kata kat dia lagu tu. Bagi dia Riau, cara Nabi. Okey, cantik Haji. Cantik. Haji faham. Tak mana tak kena cara Nabi ni. Tak mana tak kena dia Rasulullah. Macam tu kita buat. Bukan nak musuh dengan siapa-siapa. Dah nak bagi cantik. Ibadat ni ibadat. Pasal apa nak pergi sarung? Ni tok dia 80. Tok dia 80. Pasal apa? 80 dengan sarung cincin tu pasal apa? Kalau sarung jadi 78 kan? Dah dia ni cucu lah mai lah sekali majlis jual bencher bertunang tu. Kalau dia nak bertunang pun mai duduk sebelah sekali lah. Dah dia nak sarung, dia nak suap gula, kalau mati mata rapat. Dah. Suruh dia perbanyak sebut la ilaha illallah, rapat mata. Ni semua kita tak mau buat. Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kamu ikut satu kaum yang kamu tato ekor kepala depa, kamu ikut bunyi pun orang buat, kamu jadi depa. Ini Pak Amit kata terus terang. Betul Pak Amit? Terus terang. Dia mai kita sambut. Dia nak sarung cincin, kita rampas terus cincin tu. Haji, terima kasih. Barakallahu fika. Bagi kat bini kita, nak hampir simpan abang dalam peti besi tu. Sekejap lagi dia pasti buat gila lagi. Hampir simpan abang. Dengan manis muka, kita kata kat mereka, Haji, ni, bihun sup. Baik punya duk dah. Kita kena bihun sup. Ni tak ada doa pendek ke? Haji, Nabi bertunang, Nabi tak buat doa pendek. Pasal apa kita nak baca doa pendek? Nabi bertunang, Nabi ajak bertunang, Nabi suruh sahabat bertunang, Nabi tunjuk cara bertunang, tapi Nabi tak ajak doa pendek pada masa bertunang, tak ada. Doa masa kahwin. Doa lepas makan, tu ada. Sebelum makan bismillah, wudu. Tak ada apa Haji. Dah depa duk buat Haji, saya kata apa tadi Haji? Saya kata apa dekat Haji? Kita ikut sunnah Nabi Haji. Haji kita ikut siapa Haji? Buat telinga tu dah. Sunnah Nabi. Okey, titik Haji.
Oh ikhwan, tak semua orang boleh buat lagu tu. Tak semua orang boleh buat. Saya ada anak sikit macam berenyut ke anak saya duk ada. Saya takut ikhwan, saya takut. Esok mereka besar, mereka pergi berkenan kat siapa kat Pak Mik, saya duk pergi kena benda tu. Aduh, percik kepala. Lah ni percik awal-awal abang. Esok tak ada percik dah. Ni semua ni ujian Allah kita duk mengaji sunnah ni. Kita duk mengaji ni Pak Cik. Kita kena uji. Dia main dengan tepak sirih dia letak depan. Kita tak makan sirih, dia tak makan sirih. Siapa dia bawa tepak sirih? Kita kata what for? What for ke for what Pak Cik? What for nah? What for? What we call this? Dia kata tepak sirih. What is tepak sirih? Aku tersepak dengan sirih-sirih ni. Tepak sirih apa? Hang main nak bertunang yang menatang ni main pasal apa? Dah lah dia kata orang dulu dia makan sirih. Dia tak mau bagi mengantuk. Tak apalah dia podu benda tu. Kita ni siapa? Lebih baik daripada nak buang tepak sirih, buang sirih atau rokok aja tu. Semua isap rokok. Satu macamnya tolak habis. Tu imam pun satu macamnya usyar. Habis-habis tu boleh cucuh seorang satu. Dan tu lagi baik pasal semua boleh mencekik. Dia ada benda-benda tak elok kan? Sirih ganggang tu kalau berlipat lagu mana ke? Dia kata ni cara tunang ni tak cantik. Tak ada. Ni semua kita nak buat. Cara Nabi itu walaupun bertentangan dengan siapa-siapa, itu paling baik sekali. Penulis kata, bagaimana mungkin para imam membenci sikap tersebut? Bagaimana kita kata tak boleh, ada orang kata tak boleh. Walaupun pandangan imam tu dhaif, kita tetap kena ikut dah. Dia susah payah buat fatwa, dia susah payah buat mazhab. Tak boleh, kita tak boleh duk pergi mengaji cara lagu ni. Kalau ada orang kata lagu tu, dia kata, bagaimana mungkin para imam membenci sikap tersebut? Bagaimana kita boleh ingat kalau imam tu hidup, imam mazhab hidup, dia suka ke cara kita duk ikut dia lagu ni? Dia lebih suka cara kita ikut hadis itu sendiri. Walaupun bertentangan dengan mazhab dia. Dia lebih suka yang ni. Tak mungkin dia benci cara sunnah ni. Tak mungkin, dia kata. Padahal mereka sendiri menyuruh para pengikutnya untuk bersikap demikian. Imam tu suruh, tinggal dia ikut Nabi. Kita duk tinggal sunnah Nabi, nak raih mazhab. Imam tu sendiri tak akan berkenan dengan kita. Dan mereka mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis. Anda tengok, bertentangan dengan hadis. Walhal masa imam tu buat fatwa, dia tak ada ingat nak bertentangan dengan hadis. Demi Allah, dia tak ada ingat. Tapi ilmu manusia tak sama, kemampuan tak sama, perjalanan hidup tak sama, wujud beberapa pandangan yang lemah. Mereka didapati ada pandangan yang lemah, pasal itu mereka diberi satu pahala oleh Allah. Mereka tetap ahli syurga. Kita tak boleh, taksub. Kita tak boleh. Kita kena kembali pada sunnah Nabi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyuruh para muridnya untuk menisbahkan hadis sahih kepada dirinya walaupun dia tidak berpegang dengannya atau bahkan pendapatnya menyelisih hadis itu. Imam Syafi'i sendiri takut Allah. Dalam Al-Um ni jilid 1 ni, kita tengok mukaddimah, dia cerita Imam Syafi'i nak mati tu macam mana. Cerita Al-Muzanni. Imam Al-Muzanni dia masuk mai jumpa Imam Syafi'i. Ada satu perkataan Imam Syafi'i kata kat dia. Masa tu Imam Syafi'i dah uzur, hamba Allah tu dah sakit. Saja saya baca sikit macam mana dia sakit. Ada satu perkataan dia ungkap. Mana dia matinya Imam Syafi'i. Ini lahirnya Imam Syafi'i. Masa dia sakit tu, bila Al-Muzanni masuk, tengok dia kena bawasir. Dalam muqaddimah ni kata dia kena sakit bawasir. Imam Muzanni tengok dia duduk menangis. Imam Muzanni kata dekat dia, apa ni awak jadi macam ni?
Dia kata dekat Imam Muzani, wala taziru waziratan wizra ukhra. Dia takut. Dia kata tu, dia takut. Dia kata apa dia? Kita akan tanggung apa kita buat. Ayat mata dia turun. Ayat mata Imam Syafi'i ni dia turun. Imam Muzani kata dekat dia, awak menangis ni pasal apa? Dia kata apa? Dia kata banyak orang yang belajar dengan aku. Banyak orang yang duduk dengan aku. Aku takut. Kalaulah dia kata aku boleh buat satu benda magic. Aku boleh delete. Lah ni Allah bagi magic. Aku petik jari lagu tu. Apa yang mereka mengaji kat aku, delete dalam kepala mereka. Aku suka. Pasal apa aku takut? Mereka bangkit dengan Tuhan. Mereka pakai nama aku takut. Takut dah, dia menangis. Dan dia baca satu syair. Saya rasa syair ni lah yang mereka duk baca. Ilahi lastulil firdaus tu. Ini Imam Syafi'i nak cari wafat dia. Rehlah dia masuk Mesir. Ni Marid Asy-Syafi'i wa wafatuhu. Imam Syafi'i sakit. Yang sakit itu bawa dia kepada mati dia. Imam Muzani tanya pada Imam Syafi'i macam mana keadaan dia. Dia kata asbahatu minad dunya rahilan wali ikhwani mufariqan. Dia kata apa? Dia kata pagi ni aku dengan dunia jadi satu orang yang rehlah. Rehlah ni orang yang berjalan. Berjalan, dia punya tempat tu tak sampai lagi. Aku dengan dunia ni dah jadi macam tu. Walil ikhwani mufariqan. Dengan saudara mara ni semua aku rasa aku macam nak berpisah. Wa ka'sil maniyah syariban. Ni segala bekakah-bekakah aku duk minum ni semua ni aku rasa lepas ni aku tak tengok dah. Wa 'alallahi jalla zikruhu waridan wala wallahi ma adri ruhi tasiru ilal jannah. Aku rasa kepada Allah Ta'ala aku ingat dan aku harap. Wala wallahi ma adri. Dia kata sekali-kali tidak. Demi Allah aku tak tahu apa nak jadi dengan aku. Bila Allah cabut roh aku ni, kepada syurga lah aku minta Allah letak aku. Au ilan nari, ataupun Tuhan letak aku dalam neraka. Satu tempat yang cukup hina, dia kata. Aku kalau boleh benda yang aku hidup berapa puluh tahun ni, aku nak hapus satu persatu. Aku takut. Masa tu dia ulang lagi kepada Imam Al-Muzani. Dia ulang apa dia? Dia kata ikut Nabi. Dia kata. Walamma qasa qalbi wa daqat mazahabi ja'altu raja minni la'afuka sulaman ta'azumani dhanbi falamma qurtuhu bi'uka rabbi. Imam Syafi'i kata pada bila hati ni mula dah rasa tak sedap, dah rasa sempit, mulalah rasa harapan ni minta Allah Ta'ala ampun dosa. Dengan apa ni semua ni aku rasa takut kepada Allah sahajalah aku harap dia akan ampun segala dosa aku. Masa itulah dia kata kepada murid-murid dia yang duduk depan dia ni, dia mati pada malam Jumaat selepas sembahyang Isyak, akhir pada hari daripada Rejab, akhir daripada bulan Rejab. Dia kata kira-kira akhir Rejab tu hilal Sya'ban, anak bulan Sya'ban tu dah nak nampak dah, dia pun mati ya. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan nampak sangat dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia cakap ni dia nak delete balik. Antum boleh bayang. Bagaimana kita boleh kata, macam mana kita boleh ingat, macam mana kita boleh beranggapan, apa dia? Kita mesti di atas mazhab Syafi'i dan tak boleh keluar. Mesti di atas mazhab Abu Hanifah tak boleh keluar. Mesti mazhab Malik Ahmad tak boleh keluar. Sedangkan mereka hari nak balik bertemu Allah tu, dia main rasa cemas, rasa takut. Dia main rasa cemas, rasa takut. Tadi saya dengar satu ceramah, apa nama ustaz tu, dia cerita satu cerita di Qatar. Dia kata dia balik Qatar, ada satu cerita di Qatar.
Satu budak muda ni rebus tak empuk lah. Rebus tak empuk. Ni cerita dia, saya dengar tadi. Rebus tak empuk. Bapak dia pun sampai pening kepala, tak larat nasihat. Bapak dia kata kat dia, hang ni daripada hidup macam ni, biar mampus langgar lori lagi bagus. Oh, bayang maksud dia apa tu? Jim beragas tu. Oh, dahsyat. Bapak dia buat keputusan pindah rumah. Bapak dia tengok kawan-kawan keliling kelalang tu, pindah rumah. Ini cerita di Qatar, ustaz tu kata. Saya dengar ada pelajaran. Pindah di rumah di sebelah tempat lain di Qatar tu juga, Allah takdir dia pergi sewa sebelah rumah tu imam masjid kampung tu. Imam tu pun muda, anak dia pun muda. Tu imam ni bila nak keluar pergi masjid, dia suka bagi salam. Assalamualaikum. Budak ni duk repair motor lah, repair apa, dia Assalamualaikum. Budak tu jawab Waalaikumsalam. Dia pergi tanya, nama siapa, baru mai ke? Dia tak ajar pergi masjid. Jadi bapak budak ni duk tengok tu imam tu, dia pun garu kepala. Ingat tu imam ni bagus, orang tu imam ni pun satu macam pula. Ajaklah nak aku pergi masjid. Tu imam buat tak tahu. Tu imam balik tengok budak tu, Assalamualaikum. Dah repair elok dah. Kalau tak, tu imam tu pergi tolong pula dia. Macam tu makan masa bulan, dia berapat dengan tu imam, keluar minum semua dengan tu imam, duk mesej tak tengok tu imam, dia pun tanya. Dalam tanya-tanya tu dia rapat, dia tanya tu imam, nak sembahyang lagu mana? Dia tanya kat tu imam. Saya bukan tak mau sembahyang, bapak saya ni cengih. Saya ni nak start tak mana? Arab pun tak tahu sembahyang. Arab pun tak tahu sembahyang. Berlaku perubahan. Tu imam tu ajak main masjid, buat kelas. Alhamdulillah lah, dia jadi satu budak yang baik. Bapak ni pergi jumpa tu imam, peluk, cium, terima kasih lah. Hantar dah anak aku ni siapa? Sintang punya anak. Anak aku ni hang boleh buat. Alhamdulillah. Last sekali budak ni jadi apa? Budak ni jadi duk ikut tu imam ni, duk escort lah. Tu imam ni pergi kuliah mana, dia duk bawa kereta habis. Alhamdulillah, Quran dia mula boleh baca. Bapak ni punya seronok lah. Hantar pergi umrah semua. Seronok, bapak ni seronok. Betul-betul dia seronok. Satu hari budak ni naik kereta nak pergi ambil tu imam. Dia hantar tu imam tu pergi ceramah. Dia patah balik main rumah dia. Dia patah balik nak pergi ambil tu imam tu. Kereta dia sudah mati. Bukan dia mati, kereta tu sudah mati. Tengah duk berjalan, terowong, cap kata mati. Tak boleh. Dia pun keluar, tengok tayar, pergi buka bonet. Dia keluar, buka tayar bonet tu, satu lori sudah masuk dia. Dengan kereta dia rosak, mati. Ambil mayat tu bawa balik. Bapak dia tengok dia mati. Bapak dia pun pedih. Bapak dia kata, apalah punca hang mati. Daripada mayat pergi hospital, sampai mandi, sampai kapan, sampai tanam, dia duk kata yang tu lah. Akulah punca dia mati. Sampai dia tanam semua, tu imam ni main rumah ziarah, kata awak duk cakap lagu tu, ni kerja Tuhan. Dia kata betul, ni semua kerja Tuhan. Bapak ni kata, tapi dia kata masa anak aku jahat dulu, aku yang duk kata, hang ni daripada hidup biar mampu dilengak lori. Rupanya Allah makbul doa aku. Anak aku jadi baik, Allah makbul. Anak aku mati kena lengak lori pun Allah makbul juga. Tengok manusia. Antum bayang orang tu kalau nak mati, Allah tunjuk syurga, tunjuk neraka, tunjuk Nabi Muhammad siapa, agak-agak dia nak suruh Imam Syafi'i dah lalui dah benda tu. Dia kata apa dia? Ikut Nabi, jangan ikut aku. Bila mai dekat kita, kita tak boleh faham dah ni. Ustaz tak boleh faham, Tok Guru tak boleh faham. Kita kata ni riwayat yang daif, dan Syafi'i kata kalau benar dia daif, telah disepakati di kalangan ahlul hadis dia daif. Aku tinggal, walaupun aku tak sempat tarik balik masa hidup, aku kira tinggal. Orang tak boleh faham. Yang pembuka mazhab tu nak mati takut kepada Allah. Tak mana aku nak pergi ni, syurga ke neraka? Aku harap Allah buh dalam syurga. Aku takut dia buh dalam neraka. Gamaknya hak tadi kita baca tu lah mereka buat kesimpulan tu. Mereka kata Imam Syafi'i kata ilahi. Tu kita baca mukaddimah dia baru kita tahu.
Bukan dia kata ilahi lastu lil firdaus. Dia kata aku tak tahu kalau Tuhan bubuh aku dalam syurga, aku selamat lah. Tapi aku duk ada ramai di belakang ni. Ramai duk mengaji dengan aku. Kalau Allah bubuh aku dalam neraka, aku takut. Depa sudah tarik. Oh, kesimpulan dia, dia tak layak masuk syurga, tapi dia takut masuk neraka. Dah, bukan lagu tu mangkuk oi. Slow talk. Tak ada marah-marahnya. Bukan macam tu. Maksud dia macam lain. Saya perabihan ni aja. Walaupun dia tidak berpegang dengannya atau bahkan pendapatnya menyelisih hadis itu, karena itu ketika Ibnu Daqiqul Aid menghimpun permasalahan di mana mazhab masing-masing dari 4 imam bertentangan dengan hadis sahih, Imam Ibnu Daqiq dia kumpul fatwa depa, dia kumpul hadis ada. Nampak macam tak selesai bab tu. Apa dia kata? Salah satu dari semuanya dalam sebuah buku besar, dia menyatakan dalam mukadimahnya apa tu? Mengatasnamakan kepada imam mujtahid tentang berbagai masalah yang bertentangan dengan hadis sahih adalah perbuatan haram, dia kata. Mengatasnamakan. Kita tak boleh guna nama mereka ni untuk benda-benda yang macam ni. Kita mesti guna nama mereka sesuai dengan maksud mereka tu sendiri. Walaupun kita tahu benda tu bertentangan dengan hadis, kita kata Imam Abu Hanifah berpandangan lagu tu, kita tak boleh. Kita kata ni bukti dia kata dalam kitab. Memang dia kata dalam kitab, masa tu dia tak jumpa hadis. Dan dia kata ikut hadis sahih. Kita tak boleh mengatasnamakan dia di atas benda haram lagu tu. Tak boleh. Nampak? Ikhwan nampak tak? Bila kita duduk mengaji ni, kita nampak silap. Ramai orang kata, nak kata apa? Imam Malik kata anjing boleh makan. Allahu Akbar. Tak boleh mengatasnamakan benda ni. Kalau betul lah ada pandangan dia macam tu, kita kena kata apa? Hadis yang sahih melarang. Tak boleh guna nama siapa untuk pergi langgap Nabi. Tak boleh. Di atas mazhab Syafi'i, kami kata benda ni boleh, walaupun hadis kata tak boleh. Jangan buat lagu tu. Di atas mazhab Syafi'i, aku nak bagi tahu ke hang. Atas mazhab Syafi'i, hang tinggal kunut, hang kena buat sujud sahwi. Kalau tak buat lagu mana? Tak buat, hang keluar mazhab. Tak boleh menggunakan atas nama lagu ni. Tak boleh. Lebih-lebih benda tu haram. Bertentangan dengan sunnah pun tak boleh. Para ahli fikih, antara kita perasan tak kita baca Riyadhus Salihin? Masa kita mula-mula baca Riyadhus Salihin, kita masuk bab jenazah kan. Dulu jilid 2 kita baca kat mana? Saya pun lupa dah. Tak ingat saya di Indrapura ke apa kita baca itu kan. Bab jenazah tu kan kita jumpa. Imam Syafi'i kata sunat membaca Quran di atas kubur. Nawawi type. Kalau antum balik, antum semak balik bab atas kubur tu. Apa kata para pentahqiq? Nawawi buat silap. Nawawi dah buat silap yang fatal, yang jelas dalam Riyadhus Salihin. Tak mungkin Syafi'i kata lagu tu. Sedangkan mazhab dia, Quran hantar pada orang mati pun tak sampai. Ditegur oleh para ulama kesilapan dalam Riyadhus Salihin. Pasal apa? Ni kaedah dia, ikhwan. Ni kaedah dia. Tak boleh kita guna nama-nama imam sunnah sedangkan kita tahu dia berfatwa, fatwa dia menyalahi hadis, tak boleh kita angkat. Dia tinggal sebagai ilmu dan dia tak boleh diangkat sebagai hujah dan amalan. Hanya kita duk belajar ni, kita duk cerita lagu ni saja. Tapi ramai orang ikhwan dia tak ada manhaj ni. Akhirnya dia kata apa dia? Akhirnya para ahli fikih yang taklid kepada mereka wajib mengetahui bahawa tidak boleh mengatasnamakan masalah itu pada mereka kerana bererti berdusta di atas nama mereka. Nampak? Satu benda yang kita kalau terus mengaji bab taharah tak jumpa benda ni. Tak jumpa. Tak boleh. Kita duk mengaji, kita tahu pandangan dia daif. Kita tahu hadis yang mendaifkan pandangan dia. Tak boleh kita kata betul hadis sahih tapi kita buat juga ni mazhab Syafi'i. Menangis dia dalam kubur. Itu bahasa kita lah kan. Menangis dia dalam kubur. Dia dah menangis dah masa dia nak mati tadi. Apa aku nak jawab dengan Tuhan ni? Apa aku nak jawab?
Tolonglah hadis sahih itu sandar dekat aku. Hadis sahih itu sandar dekat aku. Yang lemah tolong perbaiki mazhab aku. Ada orang tak boleh terima kita cakap ni. Dia kata kita gila. Alamak. Hang gila dia kata. Gila? You tell me crazy? Oh, no. Hang silap banyak. InsyaAllah lepas ni kita masuk pula satu lagi cerita dia. Meninggalkan sebahagian pendapat imam demi mengikuti sunnah. Lagi tu pula. Benda ni wujud pada zaman silam kerana nak ikut sunnah, tinggal sebahagian pendapat imam. Ini kita akan tengok lagi sekali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kuliah kita rumah Pak Long lepas Isyak.